Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Nabiha binti Muhammad Tajuddin, BAGL 22073376. Saya Nik Muhammad Hazmi Beni Abdul Rahman, BAGL 22074749. Saya Nur Anis Hanani binti Muhammad Zaki, BAGL 22072480. Kami daripada kumpulan Manggifera bagi ijazah sarjana muda teknologi pembiakbakaan tumbuhan. Keinginan untuk memiliki anak dan keturunan merupakan hasrat semula jadi setiap insan. Namun keinginan tersebut dalam apa-apa hal tidak terwujud sehingga pasangan suami isteri yang menanti kelahiran zuriat melakukan pelbagai usaha untuk memperoleh keturunan. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan ibu tumpang. Ibu tumpang muncul kerana adanya perkembangan ilmu dan teknologi di bidang perubatan. Hakikatnya, hasil daripada proses praktikal ibu tumpang bertujuan untuk membantu pasangan suami isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara semula jadi. Oleh itu, kewujudan proses dan hasil daripada pelaksanaan khidmat ibu tumpang telah mencetuskan permasalahan di bidang hukum dan agama. Permasalahan pertama adalah mengenai hukum daripada pelaksanaan ibu tumpang itu sendiri. Apakah itu sesuatu yang dipandang sah oleh syarak atau dilarang? Melihat permasalahan-permasalahan yang muncul mulai daripada hukum pelaksanaan ibu tumpang hingga kesan daripada praktikal ibu tumpang ini, maka diperlukan suatu kajian yang membahas mengenai kepastian hukum daripada praktikal ibu tumpang sehingga dapat memberikan kejelasan kepada umat baik yang akan melakukan praktikal ibu tumpang mahupun yang telah memiliki keturunan melalui khidmat itu. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif yang mana data-data dan maklumat yang dikumpulkan akan dianalisis dalam bentuk kaedah analisis kandungan. Objektif kajian ini ialah untuk mengetahui faktor kewujudan pelaksanaan ibu tumpang, menentukan kesan pelaksanaan ibu tumpang dan mengenal pasti hukum yang melibatkan ibu tumpang. Apakah ibu tumpang? Ibu tumpang ialah kaedah menumpang rahim seseorang wanita yang berkeupayaan untuk hamil secara sukarela atau dibayar dengan kadar tertentu. Faktor wujudnya ibu tumpang dari aspek sains. Yang pertama, wanita yang mempunyai ovum tetapi tidak boleh hamil walaupun telah melakukan kaedah-kaedah yang lain. Yang kedua, rahim wanita tidak mampu untuk mengandung. Yang ketiga, wanita tiada rahim kerana kecacatan atau terpaksa dibuang kerana pembedahan. Yang keempat, wanita yang telah menopause tetapi masih berkeinginan untuk mendapatkan zuriat. Bentuk-bentuk ibu tumpang. Yang pertama, benih isteri disenyawakan dengan benih suami, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita yang lain. Kaedah ini digunakan yang mana keadaan isteri mempunyai benih yang sangat baik tetapi rahimnya telah dibuang kerana pembedahan. Yang kedua, sperma suami dan ovum isteri disenyawakan kemudian dimasukkan ke dalam rahim isteri yang lain daripada suami yang sama. Dalam keadaan ini, isteri yang lain mampu mengandungkan anak suaminya daripada isteri yang tidak dapat mengandungkan bagi yang berpoligami. Kesan-kesan pelaksanaan ibu tumpang. Yang pertama, telah memaksa seseorang wanita mendemakan rahimnya untuk mengandung dan melahirkan. Yang kedua, telah membunuh rasa keibuan setelah mengandung bayi dan melahirkannya dengan susah payah. Yang ketiga, terjadinya perselisihan ketika ibu tumpang menolak untuk menyerahkan bayi yang dikandungnya kepada pemilik ovum. Yang keempat, permasalahan yang timbul ketika itu, ibu tumpang merupakan ibu atau saudara pemilik ovum. Yang kelima, menimbulkan banyak kerosakan dan fitnah kepada ibu tumpang ketika menjalankan masa kehamilan tanpa adanya suami jika ibu tumpang seorang gadis atau belum pernah menikah. Mengapakah Islam mengharamkan ibu tumpang? Hukum yang melibatkan ibu tumpang sebagai usaha untuk mendapatkan zuriat berdasarkan fatwa Majma' al-Buhut Islamiah adalah haram penyewaan rahim pada syarak. Para ulama fiqh kontemporari juga sepakat mengenai keharamannya. Salah satu sebabnya adalah kerana tidak dapat dipastikan
siapakah ibu sebenar bagi bayi itu disebabkan terdapat pihak ketiga, iaitu pemilik rahim yang disewa. Terdapat dua sudut yang diteliti berkaitan dengan kaedah ibu tumpang, iaitu yang pertama, walaupun ovum dan sperma diambil daripada pasangan suami isteri yang sah, namun apabila dipindahkan ke rahim wanita lain, dikhawatiri berlaku kekeliruan dari sudut nasab anak. Yang kedua, sumbangan sperma, ovum, embrio dan rahim oleh pihak ketiga atau penggunaan kaedah yang lain haram di sisi syarak. Pada masa yang akan datang, ia akan menjadi pergaduhan dan kekecohan kerana masing-masing akan mendakwa anak tersebut merupakan zuriat asal mereka. Bayangkan pasangan yang berbangsa lain menggunakan perkhidmatan ibu tumpang yang berbangsa lain pula. Bukankah akan menimbulkan kekeliruan? Melalui hikmat ibu tumpang, anak yang dikandung dan dilahirkan mempunyai hubungan genetik atau tidak langsung atau tiada langsung dengan ibu tumpangnya kerana ovum dan sperma merupakan milik orang lain. Pengharaman ibu tumpang melibatkan beberapa aspek, iaitu melanggar hukum dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kecelaruan pada nasab. Yang ketiga, peranan ibu yang tak menepati syariat Islam. Yang keempat, fatwa larangan dalam penyewaan rahim. Untuk pasangan suami isteri yang mengalami kesukaran mendapat zuriat, haruslah bersabar dalam berusaha untuk mendapatkan zuriat dengan cara yang betul dan redha dengan ketentuannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang bermaksud, kesimpulan bagi kajian kumpulan kami ialah kaedah ibu tumpang diharamkan oleh agama Islam untuk mengelakkan percampuran nasab yang akan menimbulkan kekeliruan di kemudian hari. Dengan membenarkan kaedah ini, identiti si anak dan keturunannya juga dipersoalkan. Sekian, terima kasih.